Assalamualaikum, salam sejahtera. Selama 30 minit anda akan bersama dengan saya Nadia. Dan saya Faizal akan bersiaran bersama anda dalam rancangan Fikir. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam meniti hikmah di sebalik sesuatu kejadian. Dan kita juga akan berkenalan dengan seorang pelajar yang meminati dunia fashion dan keazaman seorang remaja yang mahu bergelar sebagai seorang sukarelawan. Teruskan bersama kami dalam rancangan Fikir, Fokus, Inspirasi karisma. dan R untuk remaja. Nadia, kita memang cukup berbangga sangat-sangat apabila lahirnya ramai jago sukan negara yang cukup dikagumi di peringkat antarabangsa. Contohnya Datuk Lee Chong Wei, Datuk Niko David, Hazizu Hasni Awang dan ramai lagi. Betul tu Faizal. Tapi tak dilupakan juga dengan atlet sukan Paralimpik yang turut menyelah di peringkat antarabangsa seperti yang dibuktikan oleh idola kita pada minggu ini. Berusia 27 tahun, Hasihin Sanawi telah pun mengharumkan nama negara apabila berjaya merangkul pingat perak dalam acara memanah di Sukan Paralimpik 2012. Jom kita saksikan kisah beliau yang dulunya hampir berputus asa dengan apa yang menimpanya. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Saya Hasihin Sanawi, atlet Paralimpik Malaysia. Pertama kali saya jumpa Hasihin, masa tu saya jumpa dia di UUM terbuka. Kejohanan UUM terbuka. Masa tu dia baru lagi lah. Tak berapa okey lagi dalam memanah ni. Tapi kesungguhan dia ada. Dia nak sesuatu dalam memanah ni. Dalam setahun jugalah dia percubaan. Lepas daripada setahun tu baru dia diseratkan untuk test masa game. Dan lepas tu dia dapat masuk lah untuk join elite team lah. Dia ada bakat lah. Dia mungkin bakat dia semula jadi. Kena pula dengan saya tengok cara dia bersemangat, semangat dia. Dan ada pula daripada support kawan-kawan, mak dia, ayah dia. Itu yang buat lagi dia lagi kuat. Mula-mula kurs ajar saya tak getah selama 3 bulan. Lepas 3 bulan tu baru kurs tukar saya bawa pada ni ya, kayu sampai tu kayu. Sampai setahun lah. Tu pindah tempat ni. Dan pindah tempat ni baru kurs tukar bu yang ni lah. Semenjak tu saya ada rasa keyakinan lah. Masa saya jadi assistant coach pada tahun 2011, saya tengok yang Hasihin ni lain sikit. Dia memang ada kesungguhan yang tinggi, kesabaran yang tinggi dan komitmen yang tinggi lah dalam memanah ni. Sebagai jurulatih boleh nampak lah dia punya kelebihan dekat komposisi badan kan. Struktur badan dia, lengan dia, bidang badan dia memang sesuai untuk memanah lah. Saya mengalami kemalangan saya di tempat kerja. Saya buat kerja tu jatuh daripada atas siling tu, lepas tu tulang belakang saya patah. So doktor bagi saya dalam masa 2 tahun, dia kata kalau apa yang kamu dapat dalam masa 2 tahun itulah yang kamu dapat, dia kata. So saya dalam masa 2 tahun tu tak terfikir lagi dah nak jadi macam mana. Saya fikir memang saya akan pulih semula lah. So dah sampai 2 tahun tu saya dah mula fikir lah. Masa depan saya nak pergi bersukan apa semua dah tak ni balik kan. So masa tu macam-macam lah saya fikir kat situ. Ada terfikir juga, yalah saya fikir masa tu kenapa aku tak mati sekali masa tu kan. Saya tak sanggup nak hidup sebagai seorang OKU kan. Saya sangat sedih sekali memikirkan macam mana keadaan dia masa depan dia.
biasa ceria, sekarang jadi macam ini. Masa normal dia boleh kemana-mana, masa itu dia di rumah saja. Jadi pergerakan dia pun terhad lah. Jadi dia banyak dekat rumah. Lepas tu rasa dia macam nak ikut saya tapi tak sampai lah sebab dia pakai kursi roda, saya pun jalan normal. Jadi dia bila tak ada siapa-siapa kat rumah, aktiviti terhad lah. Doktor hospital Sungai Buloh, Dr. Akmal Gafita tu dia tak nak tengok saya duduk rumah, dia nak tengok saya berkejaya macam tu lah. So Dr. Akmal Gafita bawa saya ke satu tempat sukan memanah ni kat PPOC. Kat situ lah kehidupan saya mula berubah. Semangat saya nak hidup balik lah. So dah jumpa kawan-kawan, saya ingat sebelum ni saya fikir saya seorang je UQ kat Malaysia ni kan. So semenjak tu rupanya ramai lagi. Cuma saya selama ni duduk rumah, tunggu rumah kan. Kongkong kat rumah, bila jumpa semua tu, semua hidup saya naik semula, saya semangat nak hidup ni ada lah. Masa kelayakan tu bagi saya dah satu kebanggaan lah, satu pencapaian saya terbesar kat situ lah. So mulanya nak dapatkan pinggan di Paralimpik ni susah lah. Aku Amirullah bagi saya kata, saya nak kamu lepaskan posing pertama ke. Masa posing pertama tu saya rasa gemuruh lah kat situ. Dia dah lepas posing pertama, Coach Amir pun dia kata kat saya, kamu sekarang dah lepas posing pertama kan. Selepas ni enjoy lah kata tembak tu. Semenjak tu saya dah, Coach kata pelepasan tu saya enjoy lah lepas tu. Tembak je kan. Saya perhatikan masa kejohanan tu, Asihin memang dia betul-betul fokus lah masa di shooting line. Dan Coach Amir bagi semangat dekat dia. Dan saya ada di bahagian belakang, bahagian pengiraan skor. Saya hanya dapat berdoa je lah sebab saya tahu saingan memang tinggi. Kat situ memang orang kata jantung tu nak terkeluar lah. Saya masa tu fikir nak macam mana saya cara nak senang lepaskan anak panah tu dah. Dah lepas masa pertama saya rasa tu dah mula saya fikir akan dapat pinggan tapi tak tahu color apa yang memang kat situ ada yakin kat situ, memang rasa yakin aku akan dapat pinggan tapi tak tahu color apa masa tu kan. Tengok arrow yang last kali 8, yang daripada atlet daripada Itali tu 9. So syukur alhamdulillah saya dapat perak di situ kan. Pada saya dia dapat perak di Sukan Paralimpik. Adalah satu titik mulanya dia untuk dia bangkit, dan untuk Malaysia juga untuk mendapatkan pingat emas yang akan datang, mungkin di Rio ke atau di mana-mana. So saya dah fikir sekarang ni mungkin saya jadi mencini ada hikmah di sebalik tu lah. Tuhan uji saya, barang saya. So mungkin kalau saya tak jadi OQ, saya tak dapat mewakili Malaysia. Rezeki tu ada, yang penting usaha kena lebih. Okey, kepada remaja-remaja di sana, gunakanlah peluang kita duduk di negara yang aman kan. So gunakanlah bakat-bakat anda semua, insya-Allah. Kalau kita bersungguh ada yang bakat kita, insya-Allah kita akan berjaya. Ada gaya model tak? Macam tu. Boleh lah, dah nak hampir dah tu. Sikit, boleh cuba lagi. Tengok. Boleh lah, boleh cuba lagi lah. Bukan nak sokong. Dah sokong lah ni. Tak apalah. Apa-apa pun, saya nak bagi tahu ke anda semua yang minggu ini kita akan bawa anda ke sebuah kolej untuk berkenalan dengan seorang ikon yang bakal menjadi pereca fashion. Dan kalau Nadia nak tahu, beliau bercita-cita untuk menjadi sebagai pereca fashion yang ternama yang memiliki jenama tersendiri dan diharapkan mampu menembusi pasaran antarabangsa. Jom kita saksikan kisah beliau. Awak ni boleh dah cara jalan daripada situ lagi sampai sini. Okeylah, memang model jalan macam tu. Hai, nama saya Amanina. Saya ni bukan tukang jahit. Saya seorang pelajar jurusan fashion di Kolej Teknologi Timur Sepang. Sumber inspirasi saya pertama sekali sudah tentu mak saya sendiri.
kerana dia telah banyak memberi dorongan kepada saya sejak saya kecil lagi. Yang kedua, saya meminati pereka fashion Karl Lagerfeld. Bagi saya, dia mempunyai karakter yang tersendiri. Dia minat fashion. Lagipun dia punya mak dia buka company batik. Lepas tu dia juga selalu sketch. Dia ajar juga sikit kat saya. Sometimes pergi bengkel mak dia. Dia banyak buat research juga dekat buku kerana sometimes dia pergi library buat searching, buka buku. Dari design yang saya tengok dia lukis, apa yang dia sketch, saya nampak dia ada bakat. Sebab tak semua orang boleh sketch dengan baik kan. Dari apa yang saya nampak, dia boleh sketch benda tu sebab ada satu masa kita perlu sketch dengan cepat. Tapi saya nampak dia buat kerja dengan kemas dan cantik. Kalau dibandingkan dengan pelajar lain, dia lagi lebih berkebolehan lah dari segi design, dari segi buat pattern, sampai ke penghasilan produk lah, penghasilan baju. Lisa tu dia more kepada batik lah. Ada mak dia juga. So dia belajar batik banyak daripada mak dia. Setiap design dia berbeza tapi still ada batik dekat situ. Semua yang saya tengok semuanya cantik dan lebih kepada batik lah. Sebab memang itu dia punya minat ke situ kan. Lepas tu dia punya rekaan pun saya tengok lain daripada yang lain. Dia berani mencuba, maksudnya something new. Sebagai seorang pelajar, baru saya tahu yang jurusan fashion ni bukan satu jurusan yang mudah. Kerana kita perlukan idea-idea menarik untuk kembangkan lagi rekaan kita. Dalam bidang fashion ni kan, kita perlu memupuk kreativiti untuk menghasilkan rekaan-rekaan yang lebih menarik. Sebagai seorang pelajar jurusan fashion ni, kita perlu mahir dalam membuat pola pakaian dan juga jahitan. Pola pakaian ni merupakan asas utama untuk menjadikan sesuatu pakaian itu selepas membuat rekaan. Kedua adalah menjahit. Kita perlu mahir dalam menggunakan mesin dan menjahit itu sendiri. Kerana jahitan menunjukkan kualiti seseorang designer, seorang pereka fashion itu. Seorang yang kalau untuk jadi fashion designer perlu ada minat yang mendalam. Lepas tu kena cungkil apa kita punya strong. Maksudnya apa kita suka melukis ke, ada yang melukis, suka menjahit ke, sketches ke. Minat tu datang dari kecil lagi sebab keluarga saya sendiri berada dalam industri ni. So memang dari kecil saya telah diekspos dengan dunia rekaan fashion, seni. Jadi like it is in my blood. Mak saya juga sering memberi galakan dan dorongan kepada saya. Dia sering bawa saya pergi pertunjukan fashion. Saya rasa dari situ mulanya saya meminati untuk mencuburi bidang ini. Amani ni seorang very independent. So apa saja kerja yang diberikan, execution dia sangat last minute, tapi last minute yang full of expectation. Saya rasa dari apa yang saya nampak, mungkin dia ni seorang yang dia bekerja keras. Saya nampak dia jenis yang bekerja keras. Even benda tu last minute, tapi dia boleh buat. And saya suka apabila dia brainstorm dengan saya. Sir, macam mana kalau kita nak sketch ni, apa lagi yang kita boleh add on, apa lagi kita boleh enhance lagi. As a fashion designer di Malaysia, that's what we want. Yang menarik tentang bidang fashion ni, apabila kita berjaya menghasilkan satu rekaan tu dan kita dapat melihat orang lain memakai hasil rekaan kita, ia memberi satu perasaan yang sukar digambarkan. Hai, ini adalah rekaan pertama saya. Sebenarnya saya masih kurang berpuas hati lagi dengan hasil ni. Banyak lagi perkara yang saya perlu belajar untuk tingkatkan dan perbaiki hasil rekaan saya. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pereka fashion yang terkenal dan membawa jenama saya ke persada antarabangsa. Dan saya ingin membawa fashion batik moden ke peringkat yang lebih tinggi dan mengharumkan nama negara. Lagipun Malaysia ni terkenal dengan batik. Saya nak dia naikkan nama batik ni ke persada antarabangsa, maybe. Berusaha dengan lebih gigih lagi lah untuk membuat design-design yang baru. And then talent dia
boleh digunakan untuk macam-macam events, macam-macam career. Boleh jadi academician, boleh jadi fashion designers, boleh jadi visual merchandisers. Di luar sana kalau kita lihat, kita ada macam-macam career. Bagi remaja di luar sana yang meminati dunia fashion ini, saya berharap agar mereka menceburi dan mempelajari bidang ini kerana ia mempunyai peluang pekerjaan yang luas. Tanpa langkah yang pertama, kita tidak akan ke mana-mana. Betul tak Nadia? Betul sangatlah. Terima kasihlah Pak saya Minta terkejut. maaf. Tapi memang betul pun apa yang awak cakap tu. Tanpa langkah pertama, memang selamanya kat situ je. Betul tu Nadia. Dan niat untuk menjadi seorang sukarelawan telah pun lama dipendam. Akhirnya, niat untuk berkongsi pengalaman dan kemahiran yang beliau ada telah pun terlaksana. Dan saya sendiri sempat menyaksikan kegigihan beliau mengajar anak-anak yatim seni kraft tangan dan memberi motivasi kepada mereka di Rumah Kebajikan Titian Kasih. Kalau nak tahu kisah selanjutnya, jom kita saksikan. Terima kasihlah buat saya terkejut. Sorry. Sekali lagi. Dah kantuk yang aku melatah kat situ. Hai, saya ada seorang kenalan. Dia ni baik hati, suka tolong orang. Lepas tu kreatif tau. Tapi kan, setahu saya dia tak pernah buat kerja-kerja amal di mana-mana rumah kebajikan ataupun rumah anak yatim. Jadi saya rasa saya nak ajak dia lah pergi buat kerja amal. Pasti dia suka. Jom pergi. Yuhu. Assalamualaikum. Salam. Masuklah. Okey. Hai Hazira. Sihat ke? Alhamdulillah. Hai, Hai, sihat. sihat. Ni sihat? Sihatlah. Korang buat apa ni? Ni ha. Nak Banyak buat sangat scrapbook. Saya ada dengar yang awak ni suka bantu orang. Tolong-tolong tu tak adalah sangat. Antara kawan-kawan je lah. Oh, ada tak rasa nak buat kerja sukarelawan dekat rumah anak yatim ke, rumah kebajikan ke? Ada? Saya berminat juga tapi setakat ni saya tak tahu ke mana saya nak pergi. Kalau macam tu, saya ada nak bawa awak ke satu tempat ni. Mungkin kat situ awak boleh ajar diorang buat origami ke apa, craft-craft ni ke. Nak? Boleh? InsyaAllah. Jom ikut saya sebentar lagi. Jom. Hazira, inilah rumah titian kasih yang saya cakap kat awak tu. Ramainya. Memang ramai. Okey, jadi kat sini macam-macam aktiviti boleh kita buat. Awak rasa awak nak buat apa? Kita buat origami kot. Betul tu. Jom lepas ni kita ajar diorang. Okey. Bila saya sampai je, saya boleh nampak reaksi muka diorang tu. Diorang macam teruja sebab mungkin sebelum ni pun pernah ada tetamu yang datang kan. Jadi bila diorang nampak lagi, ada orang datang lagi. So diorang macam kakak kan. Saya rasa remaja pada zaman sekarang perlulah mencari masa untuk menyumbangkan tenaga mereka membuat kerja-kerja khidmat kepada masyarakat kerana kalau tabiat tu kalau seorang buat sedikit pun amat berguna kepada masyarakat. Tapi kalau ramai-ramai buat lagi bermakna memberi impak yang positif bukan sahaja pada diri kita tapi juga pada masyarakat yang lain. Sebagai seorang remaja, kita masih muda dan kita ada banyak tenaga yang kita boleh gunakan dan kehidupan remaja ni tak terbatas dalam untuk dia belajar je tapi dia perlu juga untuk melibatkan diri dengan kerja-kerja luar. Pergi ke rumah anak-anak yatim, ajar mereka cara-cara yang patut dia ajar. So di situ saya nampak dia seorang remaja yang sangat prihatin dan mempunyai sifat yang murni dalam dirinya sendiri.
Saya juga sendiri dekat tempat saya belajar, saya pernah terlibat dengan program bersama anak yatim, program dengan orang-orang kerdil. Jadi perkara-perkara macam tu banyak mengajar saya lebih ke arah yang positif lah. Bila kita tolong-tolong orang, benda tu bila kita tengok orang tu beban dia macam terangkat sikit kan, kita rasa macam alhamdulillah seronoknya kan. Biar baguslah kalau macam tu, kalau ada niat nak memberi tu kan bagus. Orang yang memberi tu kan lebih mulia daripada yang menerima. Jadi kita tak ada nak kata nak sekat tak apa, tak ada, tapi yalah dah dia apa ni, hobi dia macam tu. Kita galakkan ajalah dari jauh, kita tak adalah kita nak sekat-sekat ke. Dia seorang yang sangat boleh membantu dari apa-apa segi pun. Kalau awak minta untuk nasihat ke ataupun minta tolong, walaupun benda tu sangat kecil, dia akan bagi tanpa mengira apa-apa. So saya memang nampak yang semua orang sangat senang di sisi dia. Kita boleh cakap dia macam pakar motivasi lah. Dari sekolah dulu, apa-apa kalau ada masalah je, tanya kat dia. Dia sentiasa ada nasihat untuk kita. Lepas tu saya rasa Hazira ni seorang yang sangat kreatif. Dia sukalah benda-benda buat kad ke, buat badge ke apa-apa. Dia suka, dia sentiasa cari idea untuk bagi kat kawan-kawan dia. Dia pernah juga bagi saya kucing yang diperbuat daripada kertas ala-ala origami. Dan tu untuk birthday saya. So saya sangat appreciate benda tu dan saya kagum lah. Saya percaya bila kita buat sesuatu yang boleh menggembirakan orang, bila kita tengok je orang tu gembira, kita sendiri akan rasa gembira. Alhamdulillah, sangat seronok lah. Saya sangat teruja juga bila tengok reaksi diorang macam tu, dan bila diorang sendiri, keterujaan diorang tu buatkan saya lebih gembira. Dan kalau boleh saya nak lagi lama kat situ, dan saya ada niat untuk datang semula. Cuba bayangkan kalau ramai yang buat, mesti memberi impak yang lebih positif kepada masyarakat Malaysia. Kalau masyarakat kita, terutamanya remaja, lebih prihatin dalam bidang-bidang sukarelawan macam ni, saya yakin dan percaya bahawa masyarakat pun akan lebih cemerlang, insyaAllah. Dari kisah seorang idola yang bangkit daripada kegagalan dan akhirnya mencapai kecemerlangan dalam sukan Paralimpik, sehingga terlaksananya impian seorang remaja untuk bergelar pereka fashion dan impian untuk bergelar sukarelawan. Semuanya telah kami paparkan kepada anda sebagai pedoman dan inspirasi kita bersama. Baiklah, kita pun telah sampai di penghujung masa dan harapan kami semoga segala paparan pada minggu ini mampu memberi manfaat dan membantu kita untuk menjadi insan yang lebih berguna. Jadilah insan yang sentiasa fokus, inspirasi, karisma, remaja. PK. Bye!